Okey. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua yang bersama kita hari ini. Baik, Alhamdulillah, insyaAllah. Alhamdulillah. InsyaAllah seperti yang kita dah schedulekan dan yang kita sudah war-warkan, insyaAllah hari ini kita bersama-sama dalam e-seminar Keluarga Rahmah. Indahnya jika bersamamu, lelaki hero keluarga. Dan insyaAllah hari ini kita akan berbincang satu topik yang sangat-sangat menarik. Sebenarnya hot juga topik ni, sebab tu kita jemput dua panel kita hari ini yang sangat-sangat bersesuaian untuk berbicara tentang topik ini. Sudah banyak pengalaman insyaAllah dan memang berada di bidangnya untuk berbicara tentang apa yang kita akan bincangkan pada hari ini insyaAllah. Jadi saya kenalkan dahulu dua panel kita hari ini, iaitu kita ada Pak Uti, lebih mesra dipanggil sebagai Pak Uti, memang banyak berbincang memberikan perkongsian tentang keibubapaan, tentang rumah tangga, suami isteri dan di mata asing lagi lah insyaAllah. Dan sebelah saya kita ada seorang lagi, kita ada Tok Babah. Okey, so Tok Babah memang biasa di Keram Jasin dan dalam seminar Keluarga Rahmah yang pertama, tempoh hari pun Tok Babah dikongsikan tentang macam mana bermain dengan anak. Okey. Baik, alright. So, insyaAllah hari ini kita akan mulakan perbincangan kita. Tapi sebelum tu, saya nak minta semua yang sedang dengar hari ini, boleh tolong saya sharekan video ni. Kita sharekan supaya lebih ramai yang mendapat manfaatnya. Tekan butang share dekat bawah tu, tekan butang share dan tekan share now. Okay, so kita sama-sama buat, tekan share now supaya apa yang kita kongsikan pagi ni mendapat manfaat yang sangat baik, mendapat manfaat yang sangat banyak. Okay, dan untuk pengetahuan anda, saya adalah moderator anda hari ini, saya Aisyah. Dan insyaAllah sebagai saya adalah seorang terapis dan buat pengetahuan anda, topik yang kita bincangkan pada hari ini adalah topik yang sangat penting untuk memastikan kesihatan mental, kesihatan fizikal dan kesihatan rohani anak-anak kita dan ahli keluarga kita. Okey, memang ada research mengatakan topik house chores ni melakukan tugasan-tugasan rumah tangga ni sebenarnya bila kita latih anak kita melakukannya dengan baik dan insya-Allah anak-anak kita sebenarnya boleh membesar menjadi individu yang baik. Okey, kita ada lagi 4 minit sebelum kita mula dengar perbincangan daripada perbincangan yang hot daripada kita punya dua ahli panel. Saya nak minta anda teruskan share. Boleh komen, siapa yang sedang dengar boleh bantu saya komen anda dengar ke tidak, dengan jelas ke tidak. Bantu saya komen. Okey. Boleh komen anda dengar jelas ataupun tidak suara saya. Okey. Kita tunggu lebih banyak view. Pukul 9 kita akan mulakan. Kita ada 3 minit lagi sebelum pukul 9. So boleh bantu saya untuk share. Bantu saya untuk share. Okey. Dah ada 3 minit lagi, bantu saya untuk share. Share video ni, tekan like. Boleh tolong tekan like, love siapa yang tengah tengok supaya kita di dalam e-seminar ni kita rasa hangat untuk mulakan perbincangan kita sebentar lagi. Okey. Siapa-siapa yang dah share, komen dah share supaya kita tahu ada penonton yang aktif di sini. Perbincangan hari ini pun anda boleh tanya soalan kalau siapa yang ada anak lelaki memang bagus sangat, hero keluarga. Kita nak melahirkan hero-hero yang sangat soleh dan musleh insya-Allah. Okey, teruskan share, teruskan like, komen dan share kalau anda sudah share. Kita ada 2 minit lagi sebelum kita mulakan. Alright. Okay. Okay. Alright. Baik. So kita dah ada. Okay. So kita punya view semakin meningkat. Okay. InsyaAllah.
Teruskan share. Alhamdulillah dan share. Terima kasih Syahani Ghazali. Terima kasih Elemen Zultan. Okay. Teruskan share. Boleh tekan juga share tu. Tekan button share. Nanti akan ada option untuk copy link. Tekan copy link dan pastekan link tu dalam grup WhatsApp anda, dalam grup Telegram anda, dalam page Telegram anda supaya ramai lagi yang boleh tonton. Mereka akan dapat link tu. Okay, kita akan mulakan sebentar lagi. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Puan Nurida Syamsuri. Terima kasih Nur Azmi Jaliludin. Share, boleh tekan juga share tu, tekan button share, nanti akan ada option. Tekan copy dan paste lagi dalam WhatsApp anda, dalam Telegram. Nah, Fatih dah silent dia Alright, punya okay, teruskan share. Okay, Alhamdulillah kita punya views makin meningkat. Okay, insyaAllah kita pun dah hampir masuk pukul 9. Kita akan mulakan sebentar lagi. Okay, teruskan tekan share. Siapa yang dah done share, tekan type done share. Tuliskan done share. Kita sangat teruja topik hari ni memang topik yang sangat-sangat menarik untuk kita bincangkan. Okay. Ya, Alhamdulillah, Nik Fatma Amira, terima kasih sebab tolong share. Okey, Alhamdulillah, insyaAllah kita akan mulakan dan sebelum kita mulakan dengan topik perbincangan kita, saya ucapkan selamat datang kepada anda semua yang dah masuk kita punya sharing hari ini. Dan saya mulakan dengan perkenalan. Okey, tak kenal maka tak cinta kan katanya kan? Okey. Alright, so kita kenalkan, saya kenalkan di sebelah kiri saya yang berbaju purple, kita ada Pak Uti. Nama penuhnya Haji Ahmad Syafi'i bin Uda Jaafar. Boleh follow Facebook Pak Uti page, YouTube Pak Uti's channel, Instagram Pak Uti. Okey, Pak Uti. Pak Uti adalah seorang mempunyai Master in Development Training and Education dan merupakan jurulatih dan konsultan Success Together Consulting. Amin. Dan merupakan pakar dalam bidang gender intelligence iaitu untuk memahami perbezaan keperluan dan kehendak lelaki dan perempuan dalam kebahagiaan dan kejayaan di rumah dan di tempat kerja. Ni penting kalau tak nanti kita gaduh dalam rumah tangga tak Pak Uti? Ya, sangat. Okay. Okay, Pak Uti juga banyak mengendalikan kursus untuk LPPKN, PDRM Bukit Aman, Tempatan, Jabatan Kerajaan dan MARA antaranya, dan juga dikenali ramai dalam bengkel berkaitan dengan suami isteri, Harmony at Home, Productive at Work, untuk staf MARA, Petronas, TMD, UAE, UUM dan jabatan-jabatan kerajaan yang lain. Okey, dan Pak Uti juga pernah ke udara di RTM dan Radio Warna Singapura. Alright, dan juga mahligai kasih atau sakinah pasangan suami isteri untuk NGO masyarakat Melayu di Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, Jepun, Mesir, UK, Australia dan Thailand. So banyaklah tempat Pak Uti pergi. So untunglah kita musim-musim ni Pak Uti tak ke mana sangat. Pak Uti pastilah online bersama kita ya. Alhamdulillah. Pak Uti dapat menerima jemputan kita hari ni ya. Dan Pak Uti juga merupakan penulis buku Suami Memimpin, Isteri Mengurus, Stres, Tak Faham-Faham, Suami Handsome, Isteri Awesome dan juga Menantu Hipster. Okey, Pak Uti kini berada di rumah di Sutera, mempunyai seorang isteri, mempunyai 6 orang anak dan 7 orang cucu. So, Alhamdulillah kita dapat tangkap Pak Uti hari ini untuk berkongsi dengan kita. Okey, dan di sebelahnya juga mereka bersahabat dari ayah saya, mereka bersahabat dari muda. Dulu kecil-kecil saya pernah confuse mana satu abah ni sama muka dia. Okay. So di sebelah saya Tok Babah atau nama sebenarnya adalah Tuan Haji Rozali bin Hashim. Dulu merupakan seorang pensyarah di Universiti Teknologi MARA. Okay, Tok Babah sekarang selepas pencen menguruskan satu perusahaan kita panggil social business yang dinamakan Tok Babah Craft. Okay, Tok Babah Craft dah buat produk-produk The Beam. Dia buat juga produk-produk therapeutic education toys untuk kanak-kanak. Okay, so itu minat Tok Babah lah. Dia suka mengkayu dekat rumah. Okay, Tok Babah juga mempunyai seorang isteri, okay, dan 4 orang cucu. Dan merupakan aktivis Ikram Jassin yang sangat aktif Okay, alright, baik. So insyaAllah kita akan mulakan kita punya perbincangan sebentar lagi. Boleh komen ready?
boleh komen di ruang komen. Anda ready untuk perkongsian kita? Apa sebenarnya kita nak bincang pasal house chores ni? So kita sangat excited kan, especially kalau kita ada anak lelaki yang kecil-kecil. Tajuk ni akan sangat penting untuk kita bincangkan. Kalau kita ada anak lelaki yang dah besar-besar pun penting untuk kita tahu tajuk ni. Okey, so kita bincangkan dengan Pak Utin, kita bincangkan dengan Tok Baba. Kalau ada soalan boleh tanya di ruang komen, saya akan tengok. Okey, so saya rasa semua orang pun dah tak sabar bila lah Aisyah ni nak pass mic dekat orang lain ni. Okey. Alright, so insyaAllah saya kongsikan kita punya objektif perbincangan hari ni. InsyaAllah hari ni kita nak sama-sama menanamkan pentingnya kita ada mindset pendidikan anak lelaki dalam menguruskan kerja rumah agar mereka membesar menjadi anak soleh dan musleh. Kita selalu kata ada perempuan kena rajin, budak perempuan kena rajin masak, kena rajin sapu, kena rajin tu. Tapi sebenarnya penting juga untuk anak lelaki tahu menguruskan house chores di rumah. Okay, so kita beralih ke Pak Utin. Okay, so Pak Utin, soalan saya yang pertama kepada Pak Utin kita bincangkan pagi ni, boleh tak Pak Utin share sedikit tentang konsep hero dalam keluarga? So tajuk kita hero, lelaki hero keluarga. So saya nak minta Pak Utin jemput share tentang apakah itu konsep hero dalam keluarga. Silakan Pak Utin. Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aisyah dan juga Akhuna Razali Hashim dan juga kawan kita penonton. Baik, fokus. Masa kita pendek terus pada persembahan. Pak Utin gunakan slide ya. Alhamdulillah. Baik, insyaAllah kita tengok slide dia. Alhamdulillah, insyaAllah. Okey. Okey, nampak ini konsep dia. Konsep hero dalam keluarga, nampak kan? Baik, Alhamdulillah. Kalau kita lihat kan anak-anak kita di umur antara 1 hingga 14. 1 ni maknanya bukan setahun tu, maknanya in fact zero hari ataupun 1 hari pun dah dia dah tengok dah. Apa dia tengok? Dia laksana sponge. Apa yang ayah dia buat, dia absorb. Apa saja yang ayah dia buat dalam tempoh 1 hingga 14 tahun tu, dia sedutnya. Tak kira lah buruk baik pun, bagi dia baik aja. Bagi dia apa ayah buat, ibu buat ataupun abang dia buat, dia absorb macam sponge. Ini penting ni. Okey. Bagi kita nak masuk bab hero dalam keluarga tu. Jadi apa yang absorb? Ini ada 5 perkara lah. Jadi untuk panduan yang katakan hero, ada 5 perkara. Ni kalau nak jadikan hero tu, 5 benda ni kalau anak tu absorb, insya-Allah dia akan hormat ayah sebagai hero, atau dia insya-Allah besar nanti akan jadi hero pada keluarga. Yang pertama sekali itu kepimpinan melalui teladan. Apa dia maksud dia? Behind every good kid is a great father. Ini penting kan? Apa yang ayah tu buat, sama ada buruk ke baik, bagi dia itulah. Jadi penting tu. Jadi pastikan apa yang kita buat itu benar-benar baik. Contohnya kalau ayahnya tengah shift, dia tiru je lah. Apa saja. Dia tak kira kan. Kalau ayah tu makan, minum air. Dia tiru, dia ambil air minum. Ayah marah tak boleh. Itu dia punya tu. Jadi hero ni kalau pastikan apa yang kita buat tu, benda yang nak kaitkan dengan keluarga rahmah lah. Benda yang betul-betul ada kebaikan. Kalau tidak dia tirunya. Dia malah mengatakan dia macam copy paste lah. Kita copy paste. Apa yang ayah buat, dia akan tiru. Malah bukan dia tiru tau. Kita yang paste kan sebenarnya. Ayah yang paste, copy, kita paste kat dia. Bukan dia tau. Dia tengok je. Jadi konsepnya kita tanggungjawab. Kita copy, kita paste kat dia. Masya Allah. Jadi jika ayah melayan ibu dengan baik, dia juga melayan semua wanita dengan baik. Ini dia punya konsep dia. Kalau nampak ayah kan dengan ayah tak pernah pukul ibunya, nampak mesra dengan ibunya, very caring, insya-Allah. Dia besar nanti dia akan melayan semua wanita dengan baik. Dikatakan hero ni. Sebab hero ni iaitu something yang menjadi rujukan nanti. Hero keluarga iaitu anak melihat ayah sebagai rujukan. Masih bila dia akan cerita, masih dia tua nanti, dia akan cerita ayah kurang sekian. Dan besar nanti bagaimana dia melayan wanita, begitulah ayah melayan ibunya. Okey, yang ini pertama sekali. Yang kedua, menzahirkan cinta. Yang ni biasanya kami lelaki ni tak lahirkan cinta, payah sangat. Kami ni biasa nak sebut, payah lelaki nak sebutkan cinta. Tetapi dengan perbuatan itu. Baik, ambil contoh kan contohnya.
from a father to his son. Sebenarnya kami cinta betul-betul, kami sayang anak, tapi tak pandai nak menyatakan tau. Tak pandai nak menyebut. Cuma dia dalam bentuk perbuatan. Perbuatan dia, kadang-kadang dia punya body language dia, tapi kadang-kadang semua anak tak faham. Okay? No love is greater than what a father for his son. Memanglah, saya setuju ada kenyataan quote ini. Memang power sekali. Cumanya kami lelaki ni tak dapat menyatakan secara verbal. Jadi orang tak nampak. Sebenarnya kami sayang. Satu lagi contoh paling ketara dalam surah Yusuf tu. Surah Yusuf ya. Apa kata surah Yusuf? Ini kisah anak-anak Yusuf. Anak-anak Nabi Yakub yang lain tu, yang ada lebih tu. Yusuf dengan Benyamin. Yang lain adik-adik abang-abang tu, ni memang gangster ni. Gangster memang di klub yang gangster. Jadi apa dia buat? Mereka ni kata apa tahu? Dia kata ketika saudara Yusuf berkata, sesungguhnya Yusuf dan adiknya lebih disayangi oleh bapa kita pada kita. Padahal kita ni kumpulan yang ramai dan yang berguna. Sesungguhnya bapa kita dalam keadaan yang tak adil. Dia kata bapa ada sesat, dia lalim mubin, sesat yang nyata, dia kata, ya Allah. Sebab apa dia nampak macam ayah tak sayang dia. Sebenarnya Nabi Yakub sayang semua. Cumanya dia orang ni ramai, ada 10 orang ni, memang gangster ni, memang kuat ni. Kaki pukul je ni. Dia jarang di rumah. Jadi dia duduk enjoy kat luar tu, jarang di rumah. Jadi tapi Nabi Yusuf dengan Benyamin selalu berkongsi berkasi dengan ayah dia, Nabi Yakub. Sampai mimpi pun cerita dengan Nabi Yakub. Jadi namanya very close. Tapi budak yang abang-abang ni jealous. Sebenarnya sayang. Cuma kami lelaki ni tak dapat menyatakan sebab dia orang selalu keluar. Biasa nak jantan memang keluar kan. Jadi bila kita dah tak communicate, dah kita tak sayang. Sebenarnya sayang. Tapi tak dapat nyatakan. Macam ni kisahnya. Contohnya akhir sekali bila sedarnya Nabi abang-abang buat silap pada Nabi Yusuf, memang Nabi Yakub minta ampun kepada Ta'ala. Itu menyatakan dia sayang. Kau tak sayang, lantau kau. Dia maksud neraka kau. Tak. Dari membuktikan bahawa kami sayang. Cuma tak dapat menyatakan. Ini kisah Nabi Yusuf ya. Kisah abang-abang Nabi Yusuf. Baik. Jadi kami melahirkan cinta kami berdasarkan perbuatan. Iaitu sentiasa bersama dia bila perlu pertolongan. Masa inilah kami nampak kami zahirkan kami cinta kepada anak. Jadi anak-anak pun akan nampak dia perlu pertolongan, ayah ada bersama. Itulah cinta yang kami zahirkan. Jadi insya-Allah anak tu pula akan ingat bila dia tengah perlu pertolongan, ayah ada bersama. Itulah dianya. Jadi zahirkan cinta pada anak-anak, itu konsep hero dalam keluarga. InsyaAllah anak akan ingat. Tapi kalau anak ada perlu pertolongan, ayah tak ada. Ayahnya sibuk kulu kilir. Bila mungkin masalah kerja, tak balik. Jadi maknanya bagi anak tak melahirkan cinta pada dia. Jadi hero dalam keluarga iaitu sentiasa ada bersama jika anak tu diperlukan. Ini contoh zahir cinta. Nombor 3, disiplin. Masya Allah. Ini juga sebagai satu rujukan. Kalau ayah tak disiplin habis. Dia patuh pada peraturan dalam rumah dan di luar rumah. Ayah tadi, dia patuh kepada peraturan dalam rumah. Contohkan bila tempoh time dia nak pergi semayang kan. Time masjid je, ayah pergi. Anak tengok, oh ayah aku ni disiplin. Bila time solat, Zuhur ke masjid, Asar ke masjid. Oh, dia nampak tu, subuh ke masjid. Ini nampak ayah patuh. Jadi bila patuh tu bagi dia, ini seorang hero. Patuh pada peraturan. Makan, ada disiplinnya. Ada pengikut. Oh, ini ayah pun makan, ada disiplin, makan sama-sama. Kemudian habis basuh talas sama-sama. Dia tak marah, nampak. Kemudian yang power sekali tengah driving. Driving anak lelaki, anak perempuan dia tak tengok ayahnya driving, dia kira dia je kan, dia kira lain. Tapi anak perempuan, ayah drive dia tengok. Cara ayah drive. Sama ayah tu defensive driving ke ataupun active driver. Dia tengok pasti. Kalau tengok ayah tu dekat traffic light, waktu merah dia jalan tak jalan, masih boleh jalan. Dia tengok tu. Maknanya kalaulah kata ayah nak jenis yang berada agresif, pakai hamun penjalan kaki ke, bila dia tak hero lah. Jadi dia hero bila ayah tu nampak tunjuk kepada anak tu disiplin tu, jalan raya. Okay. Apalagi zaman COVID ni, ramai ayah-ayah yang malas pakai mask, bila malas tutup muka bila keluar, bila macam-macam ada komplain kerajaan. Anak tengok, oh ayahku tak patuh pada kerajaan, tak disiplin. Nampak tu, penting tu. Hero, kalau bagi hero keluarga, orang yang betul disiplin. Masya Allah. Apalagi kan sekarang ni bukan sekadar kita menteri pun tak ikut kan, Allah malam. Masya Allah. Okey. Okey. Dan dia sentiasa mengajar.
Apa saja pada anak je, dia selalu mengajar. There are something even super mom kan tu. Hanya ayah aja. Something mak tak boleh, hanya ayah. Jadi ini penting ni, wahai apa nama ibu ya, kalau anda tak lihat mengajar yang kami orang lelaki boleh ajar anak lelaki ni, ada special. Iaitu power apa nama quote ini, iaitu kata when you teach your son, you teach your son. Maknanya dia akan berlanjutan, dia jadi satu rujukan. Masya Allah. Jadi sentiasa mengajar. Yang penting sekali masa bila, semasa dia perlukan. Dia memerlukan, sebab minda lelaki ni, minda perempuan, tak kisah apalah. Bila saat dia membesar tu, neuron memerlukan pandangan. Jadi dia perlukan sangat jawapan. Masa ini ni kalau ayahnya beri jawapan, that's the best. Masih dia perlukan jawapan tu. Ni kadang-kadang kita terabai ni. Jadi kalau ayah sentiasa ada bersama dia, sentiasa mengajar, insyaAllah ayah ni hero. Akhir sekali itu 5, sikap positif. Apalagi tuan driving sekali lagi ya. Sebab banyak anak lelaki akan tengok bagaimana ayah drive. Sama ada ayahnya defensive driver ataupun agresif. InsyaAllah dia ni akan membina sikap positif anak tu nanti. Anak perhatikan anak-anak saya kan, kalau saya buat driving tu, sekarang ni saya tengok cara dia drive sama dengan saya. Jadi saya bersyukur lah. Aku saya tak ajar, tapi dia tengok. Dia jadi rujukan. Okay. Dia tengok macam mana sebenarnya tangan saya kat steering tu kan. Kemudian macam mana bakapnya, mata saya fokus, saya perhatikan. Dia ikut. Dan saya kalau dekat driving, saya tak pakai handphone. Kemudian anak saya pun tak pakai. Dia ikut saya tu. Kemudian speed track, dia ikut follow speed limit. Saya perhatikan, tengok. Semua ikut. Masya Allah. Jadi, apa yang kita buat, dia akan ikut. Ini dia. Segala sikap positif ni, insyaAllah. Allah wa'alam sawab. Kembali balik kepada Aisyah. InsyaAllah. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Uti, perkongsian yang sangat-sangat terkesan. Saya mak pun terkesan juga ni. Jangan ayah-ayah. Kalau ayah-ayah tak terkesan, kena dengar semula kejap lagi. Okey. Yang paling saya suka quote tu adalah when you teach your son, you teach your son. Sebenarnya kita boleh membayangkan satu dunia yang sangat positif kalau ayah menunjukkan ciri-ciri positif semasa mendidik anak dan ianya berlaku waktu kita tak perasan. Okay, so point yang sangat-sangat menarik di situ. Alhamdulillah kita dah ada up to 70 lebih viewers. InsyaAllah teruskan share dan kalau anda ada soalan boleh terus letak di ruang komen. So kita teruskan dengan soalan untuk Tok Baba. Okay, so Tok Baba, kita dah dengar daripada Pak Uti apakah itu konsep hero dalam keluarga. So boleh tak Tok Baba sharekan sikit tentang apakah itu tanggungjawab lelaki dalam keluarga Islam? Silakan Tok Baba. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aisyah. Terima kasih Pak Uti. Okay, sharing yang sangat baik untuk mulakan sesi kita. Terima kasih juga pada Puan Hayati yang jaga sistem. Ya juga. Okay, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, tanggungjawab lelaki untuk menjaga keluarga ni, kita boleh trace balik ketika kejadian Adam alaihissalam. Nabi Allah Adam alaihissalam adalah lelaki pertama yang Allah Taala jadikan. Sebelum tu tidak ada manusia lain kan. Kemudian baru datangnya Siti Hawa dan seterusnya. Ini sesuai dengan satu ayat Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman surah An-Nisa ayat pertama. Okay, Allah Taala kata, wahai manusia yang bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu daripada satu, yakni Adam. Dan daripadanya Allah ciptakan isterinya Hawa. Dan daripada kedua-duanya Allah mengembang biakkan lelaki perempuan yang banyak. Jadi kita ni adalah warisan daripada ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut itu. Dan apabila Allah Taala menjadikan Adam alaihissalam dan diturunkan Adam ke muka bumi ini untuk menjadi khalifah ataupun pentadbir kepada alam ini, maka anak-anak yang dilahirkan oleh Adam dan juga Hawa dan begitulah generasi demi generasi, mereka ni Allah Subhanahu Wa Taala memberi akal fikiran. Ya, Allah Taala mewariskan akal fikiran kepada manusia sehinggalah ke akhir zaman nanti. Dan manusia bebas berfikir dan manusia bebas melakukan apa yang dia suka. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut di dalam Quran juga, dan apakah
tanggungjawab ataupun peranan yang perlu dimainkan oleh manusia kan. Manusia ni diciptakan oleh Allah SWT dan begitu juga makhluk lain, terutama jin, adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah, mengesahkan Allah SWT. Terus maka kita lihat peranan yang dimainkan oleh manusia itu yang kita kata especially ataupun yang terutamanya di kalangan orang lelaki nak jadi hero macam Pak Utis sebut tadi ya. Peranan yang pertama adalah seperti mana disebut di dalam surah At-Tahrim kan, Allah Taala sebut auzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu tanggungjawab pertama. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Walaupun macam saya kata tadi, generasi manusia selepas Adam ini bertambah dan bertambah. Allah Ta'ala beri akal untuk mereka berfikir. Allah Ta'ala beri kebebasan untuk mereka melakukan apa sahaja. Tetapi ingat, matlamat kehidupan manusia, mengabdikan diri pada Allah Ta'ala. Dan kalau boleh, kita nak pulang kembali selepas kematian kita ke tempat di mana Adam diciptakan, iaitu di dalam syurga. Tidak ada manusia yang waras pemikirannya yang nak pergi ke neraka. Semuanya nak pergi ke syurga. Justru kita peranan yang perlu dimainkan oleh seorang bapa, seorang anak lelaki adalah untuk melindungi keluarganya daripada api neraka. Yang kedua ialah kena menjaga kehormatan ahli keluarga. Orang lelaki ni, seperti yang Pak Utis sebut tadi, dia berbeza daripada orang perempuan. Kerana lelaki ni diberikan tanggungjawab oleh Allah Ta'ala untuk menjaga kehormatan ahli keluarga. Ada ayat mengatakan kan, lelaki ni adalah pelindung kepada orang perempuan kan. Ar-rijal qawwam 'ala nisa. Dia melindungi orang perempuan. Allah Ta'ala tak kata orang perempuan melindungi orang lelaki. Dia kata justru selain daripada menjaga isteri, orang lelaki juga perlu menjaga kehormatan anak-anak dan semua orang yang berada dalam rumah tangganya. Dan kehormatan ini adalah bukan sahaja kehormatan dari segi berpakaian supaya tutup auratnya, tetapi kehormatan di luar rumah. Bagaimana anak-anak nak menjaga kehormatan diri mereka, agar diri mereka ini martabat dia sebagai seorang hamba Allah, martabat dia sebagai khalifah di muka bumi ini sentiasa terpelihara. Ini semua bermula daripada asuhan yang mereka terima di rumah kan, yang dididik oleh ibu bapa, khususnya kalau kita bapanya kan, macam Pak Utis sebut tadi itu kan, adalah untuk anak-anak lelaki ni, kita jadikan dia hero. Sebab apabila ayah tak ada, kalau adalah anak lelaki di dalam rumah, maka anak lelaki itulah mengambil alih tempat ayah. Menjaga kehormatan nama keluarganya, dan jaga kehormatan keluarga ni bukan saja di kalangan ahli-ahli keluarga yang ada di depan matanya, tetapi juga nasab keturunannya yang lepas. Mak bapak dia, atuk nenek moyang dia perlu dijaga, sebab keturunan ini adalah merupakan satu benda yang sangat penting kan. Sebab tu Allah SWT menjadikan perkahwinan dengan cara yang sah supaya generasi manusia dilahirkan dengan sempurna, dengan sah, mendapat asuhan didikan. Itu adalah merupakan tanggungjawab orang lelaki yang kedua dalam Islam. Yang ketiga, orang lelaki ini adalah pemimpin kepada keluarganya. Sebab keluarga ni adalah merupakan satu ummah yang kecil dalam masyarakat. Dan kalau dipimpin itu ke arah yang baik, maka insya-Allah baiklah. Kalau dipimpin itu ke arah yang tak baik, tak baiklah. Tetapi kan kalau kita perhatikan melalui kajian dan juga melalui pengalaman kehidupan manusia kan, kita perhatikan jahat mana seorang bapa kalau dia tu seorang penjenayah ke atau orang yang melakukan crime, tapi bila dia asuh anak dia didik anak dia nak jadikan anak dia orang baik. Tak ada orang yang suka nak jadikan anak dia tak baik. Mungkin adalah peratus yang kecil. Ini kerana konsep kepimpinan seorang hero, seorang lelaki hero ni ialah bukan
pemimpin mengarah. Dia kata to direct. To direct tu mana? Kau buat ni, kau buat tu. Tak. Yang dimaksudkan pimpinan ini ialah memimpin mereka ke perbuatan ataupun kelakuan atau kehidupan yang baik. So kita kena guide. Maksud kepimpinan ini ialah guiding, memimpin, menunjukkan arah, cara kehidupan yang baik, cara berinteraksi yang baik. Okay? Dan dengan itu anak-anak akan menjadi seorang yang baik dan akan menjadi hero dalam keluarga, ya, seperti ibu bapanya. Peranan yang keempat ialah menyediakan peluang untuk mendapat pendidikan. Sebab kita sebagai orang Islam, kan, apa saja yang nak kita turunkan kepada anak-anak, oleh bapa especially, adalah melalui asuhan dan pendidikan. Ini adalah merupakan benda yang penting. Pendidikan ini tak semestinya pendidikan formal, pergi sekolah, pergi ke kolej, pergi universiti. Tapi pendidikan merangkumi benda yang sungguh banyak dalam kehidupan. Contohnya masa Adam AS dibawa ke muka bumi, tak ada sekolah, tak ada universiti, Pak Uti, tak ada. Tapi Allah SWT telah mengilhamkan pada Adam pendidikan dan pengetahuan untuk melakukan banyak kerja. Adam AS was the first man to do house chore. Adam ni manusia pertama, lelaki pertama yang melakukan kerja dalam rumah. Dia bina rumah, dia menentukan cara nak memasak, dari segi perpakaian, budaya bekerja. Jadi maknanya dengan cara itu keturunan Adam AS mendapat ilmu ni, dan insya-Allah kita ni mewarisi ilmu yang telah dikongsikan oleh Nabi Adam AS. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain sehinggalah kepada Khatamul Anbiya Rasulullah SAW. Banyak kita belajar. Dan yang kelima, bagi saya, yang antara perkara yang paling penting tanggungjawab seorang lelaki dalam keluarga ialah menyediakan nafkah. Minta maaf cakaplah, hari ini konsep pemberian nafkah ni banyak yang kurang difahami oleh orang lelaki. Okay? Mereka yang menjadi suami, kan, orang muda yang menjadi suami, kadang yang dah lama jadi suami pun, kadang konsep nafkah ni tak begitu jelas. Okay? Contohnya kalau isteri kita bekerja, gajinya besar lah katakan, suami bekerja juga, gajinya kecil, tanggungjawab suami kepada isteri itu dalam pemberian nafkah tetap wujud, dia tidak terbatal, ya kan, dia tidak terbatal. Dan seorang suami ataupun seorang lelaki ataupun seorang ayah, dia kena berusaha untuk mendapatkan sumber makanan untuk anak dan isteri. Dan juga siapa saja yang tinggal di dalam kelompok keluarganya. Menyediakan tempat tinggal yang selamat, ya. Memberi mereka pakaian, yang bersesuaian dengan kadarnya lah. Jadi maknanya kalau suami yang pendapatannya kecil menyediakan pakaian sesuai dengan pendapatannya, isteri dan anak-anak tidaklah meminta yang jauh lebih daripada kemampuan dia, kan. Begitu juga sebaliknya, suami yang mempunyai pendapatan yang baik, pendapatan yang besar agaknya, kan, janganlah berikan baju bandel untuk isteri, kan. Ini memang Pak Uti dah sampai ke pengetahuan saya lah. Bagi saya sedih lah, kan. Suami boleh beli keperluannya dengan harga yang mungkin bukan harga lah, dengan kualiti yang baik, kan. Tapi untuk isteri, untuk anak-anak, dia pergi kedai bandel je. Ni baju kurung RM5 ni dah cukup lah, cantik ni, kan. Isteri yang setia pula terima dengan ucapan terima kasih lah Pangoy, terima kasih belikan saya baju. Macam mana nak pakai ni, kena rebus dulu ke baju ni, kan. Sedih kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, menyediakan nafkah ni, kan, biarlah berpadangan. Kan? Allah Ta'ala kurniakan kita rezeki ni untuk kita menikmati. Selain daripada kita dapat peluang bersedekah dan sebagainya. Tetapi ingat, dalam keluarga kita tu ada anak, ada isteri, kadang ada mertua, ada ibu sendiri, kan. Mungkin ada kakak, adik, anak-anak saudara yang dalam keluarga kita tu, kurniakanlah mereka, berikanlah keperluan mereka, kan, mengikut sekadar adanya lah, supaya
Daripada situ nanti mereka akan lihat seorang lelaki dalam keluarga tu yang jadi pemimpin tu orang yang hebat. Orang yang hebat ni tak semestinya orang yang apa nama dia boleh apa tu menang dalam peperangan dengan tangan dia dan sebagainya, tetapi menunjukkan sikap yang baik, menunjukkan sikap apa nama yang positif, insya-Allah dia akan menjadi seorang hero yang hebat. Setakat itu dulu Aisyah, mungkin kita akan sambung balik insya-Allah. Baik, Alhamdulillah, Masya-Allah. Satu perkongsian yang sangat baik. Kita ada dah ada beberapa soalan. Saya rasa mungkin kita boleh push soalan ke belakang kita teruskan, habiskan kita punya perkongsian dulu, nanti kita akan jawab soalan ni. Tapi anda boleh terus tanyakan soalan, terus komen soalan. Saya akan kumpulkan soalan yang risau, saya dah set screenshot dah soalan-soalan anda. Okey, terus komen soalan, nanti kita akan bincangkan pada penghujungnya. Baik, Pak Uti, macam mana sebenarnya house chores Pak Uti, aktiviti di rumah tangga ni boleh lahirkan lelaki yang bertanggungjawab, Pak Uti? Mungkin Pak Uti boleh kongsikan di situ. Okey, baik. InsyaAllah. Sekali lagi gunakan slideshow. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ya Allah. Okey, insyaAllah. Okey, nampak tak tu? Macam mana house chores boleh melahirkan lelaki bertanggungjawab? Jadi biasanya orang akademik lah macam Razali ni, dia akan pergi pada definisi dulu. Kan? Apa dia house chores ni? Nak sebut pun tak arti. Semua kata house chores. Lantak lengkau. Okey. House chores ni kalau definisi dia, kalau ikutkan apa nama dictionary English dia maksudnya kerja-kerja yang remeh-temeh, yang membosankan di rumah tu, tapi ia mesti buat. Kerja-kerja remeh-temeh yang membosankan, penting tu, membosankan, boring things, tapi mesti buat. Jadi tengok gambar tu lah, making the bed, ambil sampah ke bawah, buat shopping kan, ironing, adulah buat itu semua tu, itu sikit tu, banyak lagi tu. Baik. Jadi bolehkah orang lelaki buat? Dia penting ni. Bolehkah orang lelaki buat? Baik. Saya tengok satu kajian 2016 oleh satu badan kat UK lah. Dia buat dia test tengok apa chores yang paling benci sekali. Dia dapati cuci oven. Kita tak popular kan, sana popular tu, paling benci. Iron baju tu sekat baju lah. Tukar cadar katil, cuci toilet. Orang putih dia balik mandi dengan toilet asing tu. Toilet 18%, cuci tingkap. Kemudian defrosting the freezer, dia on the freezer kan, boring. Cuci putih sejuk, decluttering. Decluttering tu macam buang-buang benda-benda tak perlu lah. Dan 5S. Okey. Ini ni. Tapi dia check pula apa yang paling dia suka. Yang paling suka memasak, berkebun, vacuuming. Jadi dia check dia tengok siapa dia yang tak suka ni. Dia dapati yang paling tak suka iaitu anak-anak orang lagi perempuan yang berumur 16 ke 34 tahun. Yang tak suka ni. Tapi macam kita dah tua ni Razali, kita suka. Betul. 35 sampai berpencit, kita suka. Jadi rupanya memang, dan di kalangan lagi perempuan pula, lelaki lah paling tak suka. Perempuan dia ke bawah sikit. Nampak tak? Jadi chores ni tak semua boleh buat. Walau bagaimanapun, berdasarkan tajuk tadi, macam mana house chores boleh melahirkan lelaki bertanggungjawab. Baik, ini cara dia. Okey. Kita fahami dulu fitrah lelaki perempuan, supaya kita boleh bagi tugas pada mereka dan orang tak stres. Tapi dia bertanggungjawab. Okey, baik. Dikaji oleh Regina Verma ni, profesor daripada Pennsylvania ni. Dia pakar matematik dan juga pakar komputer dan juga brain, neurologist combine dengan dia. Dia dapati, nampak ni, dia punya dia buat mapping masa lelaki tu berfikir, perempuan berfikir. Lelaki sebelah sini ni, belah kiri ni, dan yang perempuan belah kanan dia. Baik. Kalau tengok tu terbalik kan, belah kanan lelaki ke perempuan. Okey, baik. Yang biru ni lelaki. Baik. Disebabkan kami lelaki ni, dia punya kepala kolosom dan nipis. Oleh itu, kami lelaki kalau dia berfikir, nampak tak dia fikir dia? Dia belah kiri je. Kanan-kanannya. Yang biru tak melompat tak? Tak melompat. Nampak tak? Tapi yang perempuan tu, nampak tu? Tu, melompat kiri kanan tu. Disebabkan selepas tu dia punya kepala kolosom dia tebal. Jadi melompat. Nampak tu? Jadi kalau perhatikan dia punya kaitan, dia orang lelaki ni lebih kepada spatial ability dan dia boleh control dia punya muzzle dia.
Perempuan tak, dia banyak verbal, banyak intuitive ability, boleh bagi ilham. Dan perempuan apa? Dia punya umum je, orang lelaki ni dia boleh buat fokus satu kerja satu masa. Orang lelaki ni. Orang perempuan dia tak. Dia multitasking. Nampak tak? Semua boleh. Banyak kerja kali. Betul. Dalam satu masa tu, mulut popet, telinga dengar sini, tangan sini, macam-macam. Nampaknya house chore ni lebih sesuai pada orang perempuan. Nampaknya kan? Ya, betul. Sabar. Orang lelaki pula, dia punya project based. Dia project based. Project based maksudnya apa? Kalau dia buat satu kerja tu, A, B, C, habis. That's it. Ya, Contoh, betul. kalau dia masak. Dia ambil barang, masak, habis, tinggalkan. Jangan kacau yang lain. Dengan puyuk-puyuk yang tak basuh tu, orang lain tolong basuhkan. Dia minda dia shut off. Tu orang lelaki. Perempuan dia tidak. Dia rutin. Perempuan kerja minda dia sesuai rutin yang non-stop. Kerja yang tak sudah-sudah ni. Perempuan cantik. Oleh itu, kalau parti tengok, macam house chore ni untuk perempuan lah kan. Orang lelaki tidak. Sabar. Sabar. Let me proceed. Okay. Jangan leave dulu. Oleh itu, sila faham dulu. Pasangan anda ataupun anak anda. Okey. Manusia ni minda kita dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama unit genetik. Yang kedua persekitaran. Yang ketiga pendidikan dan pemakanan. Protein tambah satu lagi iaitu keimanan. Kelima-lima faktor ni mempengaruhi kita. Jadi pada pagi ini nak cerita satu je iaitu testosteron yang mempengaruhi kita iaitu genetik. Baik. Jadi cuba tengok pasangan, cuba tengok anak. Tengok lelaki dulu atau perempuan dulu. Ada tak kadang-kadang dia tu wanita ni seksnya dah rigid tapi mindanya fluid. Dia boleh tukar feminin ke maskulin, boleh bertukar. Tapi seksnya memang dah rigid dah. Wanita-wanita. Minda macam mana? Ada wanita yang wanita maskulin. Siapa dia yang jadi pengarah ketua jabatan, yang berani ni, yang boleh bunuh orang ni. Ini mungkin ini jarang masak ni. Dia kira keluar je. Ada. Dia tak nafikan lah. Ada juga yang lelaki super-duper maskulin. Yang ketika ada hangitnya, jambang dia ni outdoor. Dia tak pernah masuk rumah. Masak tak reti. Dia tak pernah tengok gula dengan garam. Tak pernah ni. Jadi macam mana nak ambil dia tolong kat house chore ni? Contoh kan? Mungkin tidak. Contoh kan? Ada juga yang lelaki feminin. Dia memasaknya, dia mengemasnya, interior decoration. Dia yang buatnya kan? Ada. Tapi tak ramai. Dalam 10 ke 15% saja. Jadi untunglah wahai isteri jika kau dapat suami kau macam ni. Baik. Dan ada juga wanita yang sangat super-duper feminin. Sangat emosi. Emosi perasaan, habis sikit merajuk, habis sikit menangis kan. Ada. Ayah ni yang memang rumah hiasan macam ni. Dia punya fashion berjurai, dia punya aksesori dia. Make up ya Allah kan. Jadi nak buatkan house chore ni siapa agaknya? Baik. Biasa kau tengok kan, biasanya lelaki feminin lah. Okey kan? Kalau lelaki lah. Yang ni payah sikit. Tak apa. Nak kita tolong rumah macam mana? Baik. Itu simpanan maknanya kita kena tengok dulu. Jangan suruh buat je tak boleh. Kena tengok siapa anak kita, siapa suami kita. Next. Next one. Oleh itu, kembali balik pada house chore ni. Baik. Oleh itu, tak semua lelaki boleh buat. Tapi semua tu ada house chore. Jadi, boleh cadang lah. Cadang. Pakat dengan suami isteri. Pakat. Sila fikir dulu, apakah perbuatan yang kerja-kerja feminin dekat house chore tu, kemudian apakah kerja-kerja yang maskulin. Kerja maskulin tu macam potong rumput, mengecat, membersih-bersihkan, letakkan sampah dekat. Itu anything yang maskulin. Itu caranya maknanya pasangan duduk elok dengan suami isteri dia, dengan anak dia, anak perempuan kan. Senarai dulu. Senarai kerja-kerja apa boleh buat, kemudian tanya dia, apa boleh buat? Ini. Jadi bagi tugas masing-masing. Mengikut dia punya feminin dan maskulin tu. Itu pun masih house chore lagi. InsyaAllah. Saya rasa kalau cara ini, insyaAllah anak lelaki tu akan boleh buat. Sebab, tapi melainkan kalau anak tu memang dah feminin, dia suka masak kan. Dia suka mengemari dapur. Okey. Sebenarnya tak boleh. Dia dah minda dia tak boleh. Contohnya kan. Maka dia bagi tugas yang maskulin tu. Kerja-kerja kasar tu. Yang orang aku pandai buat. InsyaAllah.
senaraikan iktiraf dia, ini juga house chores untuk dia. InsyaAllah anak tu akan melaksanakan tugas dia. Nanti dah besar nanti pun dia ingatlah, saya masa kecil dulu mak ayah saya suruh tolong potong rumput, sampah luar rumah, betulkan pipe-pipe tu, angkat-angkatkan kalau ada apa-apa dia tolong buat rumah. Itu juga house chores, tak semestinya kat dapur. Jadi orang alam, mungkin ini sebagai panduan lah. Kalau kita macam mana nak lahirkan lagi menjawab, bagi tugas-tugas yang relevan dengan minda dia di rumah tu, insyaAllah dia boleh buat. Melainkan anak kita tu jenis feminin, macam contoh feminine Chef Wan lah kan. Semua dia buat kan. Pauti pun boleh masak je, mengemas tak boleh. Jadi Pauti masak kan. Jadi mengemas mak dia lah buat, contohnya kan sekarang ni lah. Jadi baik, kembali pada umur tadi, memang kalau anak lelaki yang bawah 34 ke bawah 16, memang kalau lelaki memang payah sikit nak buat kerja yang tu. Cumanya sila identify kan yang mana kerja sesuatu untuk dia dan kerja untuk yang perempuan. InsyaAllah dia akan boleh buat. Allah walam sawab. Ini pandangan Pak Uti lah. Alhamdulillah. Okey. So baik, so kita dah nampak dah sebenarnya bukan kita boleh bebel saja-saja je kalau suami kita dan anak lelaki kita tak nak buat homework, tak nak buat house chores. Tapi kita kena tengok mungkin maskulin dia terlalu tinggi. Dia tak boleh nak masuk dapur. So buat apa kita sakit hati dia tak nak masuk dapur, baik kita bagi dia kerja yang sesuai. Macam tu ya Pak Hussein? Ya sangat. Okay. So komunikasi. Komunikasi kita dalam keluarga tu adalah sangat-sangat penting kan. So duduk bincang. Pak Uti punya poin penting tadi adalah pakat. Duduk bincang. Jangan duduk bebel sini, yang ni duduk bebel sini, nanti tak selesai masalah. Okay. Tapi yang penting memang ada house chores yang boleh dilakukan oleh orang lelaki, bukan tak ada. Okay. So Alhamdulillah. So Tok Baba, ni soalan hangat sebenarnya. Okay. Orang kata orang kata kalau anak lelaki buat kerja perempuan, ni bukan ada kaitan juga dengan apa yang Pak Uti cerita tadi. Kalau anak lelaki buat kerja perempuan nanti takut jadi lembut. Macam mana pula bila kita latih anak lelaki buat house chores macam masak, lipat baju, sesuai tak dengan anak lelaki? Mungkin Tok Baba boleh bagi pendapat Tok Baba di situ. Okey, terima kasih, soalan yang baik. Kalau soalan Aisyah tu betul, maknanya Pak Uti dan Tok Baba ni dah memang orang lembut lah. Okey. Pak Uti dengan Bapa memang, Tok Baba memang dari kecil buat house chore. Pasal generasi kami kan. Tapi anyway, sama ada orang lelaki itu akan jadi sisi ataupun jadi lembut dah. Jadi kalau melakukan house chore atau tidak, kita lihat dulu. Siapakah orang lelaki terbaik dalam sejarah Islam? Pastinya tak lain adalah junjungan besar kita lah, Nabi SAW. Okay. Nabi Muhammad ni dia kekasih Allah. Allah boleh bagi dia apa saja dia nak. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala bagi Nabi banyak keistimewaan sebagai seorang Nabi, seorang Rasul. Tapi Allah kurniakan kehidupan Nabi Muhammad ni adalah sebagai seorang manusia biasa. Just like you and me kan. Nabi hidup dalam dia berdepan dengan cabaran kehidupan seorang insan yang biasa, cabaran seorang ayah, cabaran seorang isteri kan. Dalam rumah tangga tu sama je. Macam kita dalam keluarga kita. Sebab tu bila daripada ada satu riwayat daripada Bukhari Muslim ada seorang bernama Aswad tu, dia bertanya kepada Aisyah kan, apa yang Rasulullah buat kat rumah. Maka Aisyah jawab kalau kita baca, kalau orang yang tak pernah dengar mungkin terkejut dengan jawapan Aisyah ni. Dia kata Rasulullah SAW sentiasa membantu ahli keluarganya buat kerja rumah. See, the word dia pakai itu sentiasa. Sentiasa membantu ahli keluarganya dalam kerja rumah. Okay. Dan apabila sudah tiba masuk waktu solat, bagi dia keluar. Dan dalam hadis yang lain, Aisyah kata Rasulullah adalah seorang yang biasa. Confirm lah apa yang Tok Bapa cakap tadi itu. Aisyah confirm kan. Maknanya memang Rasulullah ni hidup sebagai orang biasa. Beliau menjahit pakaiannya sendiri. Dia menjahit kasutnya sendiri kalau koyak. Kalau dia nak minum susu, dia pergi perah daripada kambingnya. Dan banyak benda yang Rasulullah nak lakukan, yang dia perlukan, dia buat sendiri. Dan ini tidak sedikit pun menurunkan nilai
kerijalan ataupun nilai Kejantanan. kejantanan, the gentlemanship of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. So mana kalau soalan yang Aisyah bagi tadi itu betul, Allahu Akbar. Teruklah Rasulullah ni kan. Tapi masya-Allah tidak berlaku. Okey. Tetapi sebaliknya, kalau seorang lelaki yang menjadi hero keluarga tu, dia tidak membantu dalam kerja-kerja di rumahnya, semada dia sebagai seorang suami atau dia sebagai seorang anak lelaki, maka jeng kita kena soal kejantanan dia. Jangan marah. Maknanya seorang yang gentleman, seorang yang bersifat rijal, dia kena ikut apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wariskan, kan? Rasulullah tu contoh ikutan terbaik. Ya. Jadi maknanya jangan ada anak-anak lelaki ataupun orang lelaki ataupun suami, kan, bapa-bapa rasa malu untuk melakukan kerja rumah. Imma kalau pergi memasak sekalipun, kan. Tok Baba pernah tengok ada satu kartun di Malaysia. Seorang ayah ni dia tolong di dapur. Tok Baba kartun ni melekatlah di ingatan Tok Baba. Bukan saja dia memasak, dia kelek anak dia, kan. Allah. Dan dia memakai kain batik. Kain batik isterinya. Maknanya pada Itu minda masa PKP tu. ya betul. Pada minda pelukis tu mungkin dia nak menunjukkan, sama ada secara sedar atau tidak, apabila orang lelaki ni membantu kerja di rumah, kan, pada waktu tu kalau selalunya yang memasak itu ialah isterinya, ketika isterinya sakit dan sebagainya, dia mengambil alih tugas tu en bloc. Mana keseluruhan. Itulah yang digambarkan sampai pakai kain batik tu, kan. Tapi itu tidaklah menjadi prasyarat, kan. Setiap kali orang lelaki nak masak, ada 2 kain bergantungan di dapur. Satu apron, satu kain batik. Tak perlulah macam tu. Jadi kan, kalau kita lihat budaya masyarakat dunia ni, kan, yang mana orang lelaki melakukan kerja membantu di rumah ni, Pak Uti, kita malu lah Pak Uti. Allah. Saya nak share ada satu kajian antarabangsa yang dibuat oleh Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, PBB, OECD, Organisation for Economic Cooperation and Development, kan. Dia buat kajian tentang ragam manusia di dunia, cross cultural study. Dia nak lihat di negara mana yang orang lelaki lebih banyak memberikan masa bekerja di rumah. So masa Tok Baba nak tengok tu, Baba harap-harap lah dengan negara yang majoriti orang Islam, kan. Agak Melaka Jatin lah. Fail lah. Dan 4 buah negara yang paling atas, di mana orang lelakinya spend masa paling banyak membantu kerja rumah, ialah negara-negara di Skandinavia, iaitu negara Finland, Denmark, Sweden dan Norway. Allah. So dalam ilmu pengajian Baba, kan, dalam bidang pentadbiran awam, kita juga mengiktiraf 4 buah negara ni, dan negara di Skandinavia ni adalah antara negara yang memiliki sistem pentadbiran yang terbaik di dunia. Dan juga education rasanya. Yes, exactly. Dan juga pendidikan. Nah, dia latih anak-anak muda dia di sekolah untuk mendapat kredit yang cukup untuk mereka graduate daripada high school, kan. Setiap anak remaja tu, dia ada berapa jam kredit yang dia kena buat kerja sosial di luar sekolah. Masya-Allah. Dan di luar rumah. Jadi macam mana masyarakat mereka ni, masyarakat barat ni, dia mempertekankan kepada kerjasama dan tanggungjawab yang perlu diberikan oleh setiap orang, terutama orang muda ni, kembali kepada keluarga dan juga kepada masyarakat. Nak dengar ke 4 negara yang paling rendah sekali? Sila, rasa. Boleh. Ada sebut pemalu lah. Negara-negara tersebut ialah India,
Turki. Okey. Turki negara Ha. majoriti orang Ha. Islam. Ha. Dan adalah negara Jepun. Oh, Terkejut juga okey. kan. Negara Jepun walaupun tadika dia mementingkan kepada Ya. isu kan kerja, buat kerja dan sebagainya, tapi dia jatuh. Ya. So itulah maknanya buat Baru kerja rumah ni. Baru Baru tiga. Satu lagi tiga. tu. Yang keempat, yang Malaysia. keempat tu Baba dah terlupa lah. Allah. Malu nak Apa? sebut lah. Tapi bukan Malaysia. Okey, alhamdulillah. Kita duduk kat tengah tu. Okey, alhamdulillah. Anyway, apa yang Tok Baba nak share ialah masyarakat Barat adalah masyarakat yang paling prihatin terhadap orang lelaki tidak mempunyai nilai keperempuanan. Okey, dalam masyarakat Barat orang lelaki mesti macho kan? Ya, Mesti macho, mesti bersifat ketulinan sebagai seorang lelaki kononnya. Tapi dalam masyarakat mereka lah orang lelaki lebih banyak spend masa untuk membantu kerja di rumah kan. Dan kalau macam tu, kita orang Malaysia ni yang mempunyai nilai-nilai ketimuran kan, apatah lagi dengan agama Islam, kita patut melebihi daripada mereka. So harapan Tok Baba Pak Uti ialah pada masa yang depan ni, generasi kita ni, biarlah lebih ramai yang sudi melapangkan masa bekerja di rumah kan, membantu isteri, membantu ibu ayah, bahkan membantu tok nenek dia dekat rumah yang dengan kerja-kerja yang dia boleh buat. Tapi Tok Baba amat setuju dengan pandangan Pak Uti tadi. Kadang-kadang kita ni silap kita tak nengok kita tak nengok sangat atau tak prihatin kepada bentuk-bentuk kerja yang sesuai untuk seseorang anak kita. Kita tahu anak-anak kita ni kan dia individu yang kita kata yang unik. Yang unik. Jadi cuba kita lihat apakah peranan yang boleh mereka mainkan agar mereka saling melengkapkan tugas-tugas keluarga tu antara satu dengan yang lain. Kan tak adalah semua orang kena masak, semua orang kena basuh baju. Kan. Wak Imah nak tekan butang puyuk nasi tu pun kan adalah merupakan satu tugas yang perlu kita perhatikan. So Aisyah, setakat tu dulu jawapan Tok Baba untuk soalan yang kedua. Maknanya kesimpulan dia, tidak, orang berlelaki, anak lelaki tidak akan menjadi perempuan. Tetapi sebaliknya nilai kejantanan dia tu akan meningkat kalau dia rajin membantu kerja di rumah. Amin. Allah Akbar. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Tok Baba atas perkongsian. Poin yang sangat menarik saya nak kita tekankan dekat situ adalah Rasulullah pun buat semua benda sendiri. So takkanlah kita ni yang tak siapa-siapa ni nak action lebih gitu kan. Baik. Baik, alhamdulillah. Alright, so kita nampak dekat situ sebenarnya bila lelaki buat house chores turun padang, lelaki tak akan nampak lembut insya-Allah. Dan sebenarnya daripada sudut pandang isteri-isteri, gagahnya suami dia kalau turun dapur, kalau tolong mop lantai kan, gagah turun rupanya ya. Okey. Okey. Baik, Pak Uti, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Antara isu yang saya selalu nampak dalam circle saya dekat Facebook, Pak Uti, antara isunya adalah ramainya golongan ibu-ibu yang berada dalam keadaan depression ataupun diambang depression sebenarnya. Dan dia berkaitan dengan soalan yang mungkin saya nak tanya Pak Uti. Apa kesannya Pak Uti kalau lelaki abaikan house chores dan biarkan kaum wanita sahaja dalam keluarga yang membuatnya? Okey. Ini kebetulan sama dengan semalam Pak Uti buat Zoom online dengan kawan kita dekat Brunei. Peserta wanita tanya, dia kata macam mana ni ada suami dia jenis default parent. Apa default parent? Default parent maknanya wanita mesti masak di rumah, lelaki kerja. Baik, jawapan dia berdasarkan slide ya. InsyaAllah, mana slide dia? Okey, insyaAllah, alhamdulillah. Okey, nampak tu apa kesannya kalau lelaki abaikan house chores dan biarkan wanita dia yang bekerja? Baik. Sebelum Pak Uti jawab benda ni dulu, mari kita lihat dia punya sejarah dulu. Era-era dia.
budaya ni budaya Melayu lah. Akhir tadi budaya Melayu. Ya, betul. Budaya zaman sebelum 1980. Ya. Maknanya kita ni baru nak kahwin lah. Okay. Sebelum tu, dah sebelum. Baik. Zaman ini, anda boleh tengok kartun lad tu dekat Kampung Boy. Sebiji lah menggambarkan budaya dulu. Zaman dulu, okay, memang perempuan yang buat semua kerja rumah tu. Household perempuan yang buat. Mengapa tengok gambar tu kan? Perempuan ni di kampung tu, dia ada kampung. Di kampung bukan perempuan aja. Dia ada makcik dia, ada kakak, ada semua. Ramai ada dia tolong dia. Jadi extended family. Exactly. Jadi kalau dia basuh kain tu, dia pergi ke sungai ke telaga, semua sambil membawa untuk basuh. Jadi enjoy. Jadi kadang-kadang dia halau orang lelaki, pergi. Betul. Zaman dulu. Dia masak pun dia, semua dia. Jadi bila dia penat-penat, dia pergi berlonggok dekat tangga, cari kutu, orang ambil pemandangan membuat. Dia enjoy so much. Jadi maknanya memang house chore zaman dulu sebelum ni memang perempuan. Laki masuk dia kena kacau, kena halau. Baik. Dan masih bila lelaki join, masa ada project base. Iaitu kunui kahwin ke, masa jawi ke, lelaki lah kadang masak. Gotong royong, berewah nama tu. Orang lelaki lah masih ni join dengan perempuan. Masa apa ada project base, iaitu kunui kenara. Yang ni lelaki. Biasa kenduri tu lelaki yang masak. Masih ni lah Pak Utih dia belajar masak. Masih ni lah ikut Pak Lang, Pak Teh dia memang dia tukang masak. Apa nuri. Jadi masa ni project base, masa kampung semua tolong lagi perempuan. Tapi kalau normal perempuan aja. Di zaman dulu ni. Tapi bila zaman sekarang dah beza dah. Budaya zaman sekarang selepas 1980, ramai anak-anak yang duduk di rumah teres, duduk di tempat bandar ni. Jadi jiran dia tu siapa? Bukan keluarga dia. Dan kadang-kadang bahasa lain, tak kenal. Ni yang kesian ni. Ni yang kesian. Apa lagi mereka yang bekerja tu? Perempuan yang bekerja juga. Balik rumah, dia kena masak. Yang suami dia tidur. Penat, tidur kan penat. Dia berpenat. Tapi kalau dia tak buat, dia mula mengamuk. Maka di sinilah dia memerlukan pertolongan. Zaman selepas 80 ni lah yang ramai memerlukan pertolongan. Kena ada perubahan tu. Mindset bagi dia lelaki tu. Kalau dulu tak apa. Sebab isinya ada orang lain. Keluarga dia bantu. Tapi sekarang tak ada. Dia seorang je di rumah tu. Apalagi yang suri rumah tau. Yang full time suri rumah tu. Jangan anggap dia happy tau. Sebab bila-bila pagi-pagi tu, suami pergi kerja, anak pergi sekolah, dia terseram je rumah. Dah lah tak erti pakai komputer nak buat chatting apa-apa kan. Lagi dia stres. Dan ini yang memang yang katakan tadi, apa kesannya kalau lelaki abaikan house chore? Ini dia. Biarkan wanita je buat. Khas untuk zaman sekarang ni. Dia new. Jadi untuk pendekkan cerita lah, dia tak lain tak bukan. Dia mesti ada perbincangan lah. Mesti duduk bincang seawal perkahwinan tu. Maknanya bincang dulu, macam mana duduk dengan mertua kekejap, kemudian duduk rumah sendiri kan. Kena plan apa nak buat. Jadi banyak tadilah, cari kerja maskulin, okey. Kalau boleh buat masak, cantik. Tapi sekala tu jangan masak aja. Pergi makan kat luar kan. Keluar. Kalau tak mampu, panggil maid ke tolong. Bayarkan orang upah untuk bayar cuci rumah sekala kan. Biar bebas sikit di situ. Jadi maknanya kerjasama, tolong menolong. Dia kena bincang. Zaman sekarang kena ada bincang. Apalagi dia sama kerja kan. Jadi kena bincang. Takdirnya si suami ni memang tak boleh. Dia tak boleh. Dia lah ada jenis dia kerja outstationnya. Dia kerja memang sangat maskulin. Balik memang penat. Dia penat. Maka pasangan ini Pak Teh cadangkan, jangan lupa sila buat elok-elok, bagi duit lebih sikit pada si isteri tu. Kalau biasa bagi 500 ataupun 700 bulan kan? Okey, katalah abang memang tak ampun tolong. Abang banyak kerja lah, obsesi memang penat. Bagi dia 1,000, tambah lagi 300. Ya, betul. Baguslah ada menghormat dia punya pengorbanan. Ya, betul tu. Usahakan juga sekala ini kewajipan ni. Supaya walaupun isteri tu bekerja, bagi. Sebab gaji dia bukan gaji suami, bukan. Gaji perempuan. Ini yang kacau. Jadi kita bagi kat dia. Bagi dia lega sikit. At least kita menghargai lah sumbangan dia tu.
Dan juga banyakkan bagi hadiah kat dia. Naklah hadiah ni ada bukan sekadar bersedih anniversary. Apa sajalah rasa apa hadiah ni abang? Sajanya bagi sebab rasa menghargai punya masak sedap ni lah hadiah. Macam tu. Jadi bagi Pak Uti lah, kalau ini dilaksanakan di rumah, insya-Allah orang tak kata abang tak payah tolong lah, biasa buat semua lah. Dia mesti punya. Sebab dia happy kan, mana dia hargai. Perempuan satu je perempuan ni. Perempuan kau tengok surah An-Nisa tadi kan, An-Nisa ayat 34 tu. Dia kata dia tu sifat dia qanitatun hafizatun. Dia qanitat hafizat. Tapi sebelum dia taat pada suami dia, sebelum dia nak jaga suami tu, dia kena syarat tu. Suami kena jaga dia. Adija qawamun al-nisa, kena jaga dia. Bukan jaga dia je. Infak. Dia amwalihim. Dia kena infak bagi pada keluarga tu. Suami kena bagi duit. Jadi kalau dah jaga dia elok-elok, layan dia elok-elok, urus dia elok-elok dan bagi dia duit untuk laksanakan insya-Allah. Isteri tadi dia akan taat elok, dia akan jaga rumah sebaik mungkin. Jadi kalau masih ini keadaannya, insya-Allah apa kata wanita, tak apalah abang kerjalah. Carilah pendapatan banyak-banyak. Carilah apa sajalah untuk rumah. Dia akan bereskan di rumah tangga. Tu. Cumanya mengapa soalan tadi, apakah kesan kalau abaikan rumah tangga, abaikan house chores dan biarkan wanita yang buat kerja berumah. Ini kalau yang tadi suami tak ambil kisah apa yang suami isinya buat, memang dia akan stres. Jadi insya-Allah benda tu berkait-kait rapat. Ingat wanita ni kali mereka kalau kita layan elok, kita hormat dia, hargai dia, insya-Allah. Cair dia. Memang lepas tu abang tidur je lah. Kita makan je. Oleh tu sila elok. Jadi itulah pandangan Aisyah. Ya betul. Jadi tapi kalau boleh bantu lagi cantik. Sebab apa? Itulah masa kualiti kita. Pastikan kita cantiknya kalau tak sempat, katakanlah suami dia bekerja kat luar kan, maka cari peluang untuk bekerja. Contohnya dia tak pada masak, isteri dia masak, bukan suruh masak, duduk tepi je, tolonglah pegang-pegang sikit, potong sikit sembang, pun jadilah. At least itu dah kira masa kualiti dah tu. Sebab tak sempat keluar kan. So the best pasangan, puji masakan dia. Exactly, walaupun masin kan, puji je lah. Tapi Razali, perempuan ni tahu, tengok muka kita tahu dah abang ni tak sedap. Tapi kita lelaki dia tak pandai nak menipu. Apa, dia suka dengar kita puji. Cantik, memang iyalah. Lepas tu panjang melirik. Okey, insya-Allah. Jadi itulah pandangan Pak Utin, Aisyah. Iaitu maknanya kalaulah apa kesannya lelaki abaikan, yes, mamak akan stres pada isteri, tetapi kalau dia hormat, dia bagi penghargaan, dia bagi sumbangan hadiah, insya-Allah isteri boleh absorb. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Pak Uti atas perkongsian. So dekat situ Pak Uti ada bagi satu penyelesaian yang bagus sebenarnya, daripada kita bergaduh, daripada suami kata I tak sempat, I memang tak reti buat kerja rumah dan sebagainya. Isteri kata kenapa you tak tolong I buat kerja rumah. Suami kata tak apa, I kerja. Okey, alang-alang kerja bagi fikirkan isteri. Bagi penghargaan dekat isteri. Betul. Kadang-kadang yang isteri-isteri yang dia rasa depressed untuk bila buat kerja kat rumah, bila dia buat tapi penghargaan tu dia tak nak dapat. Okey, so sebagai hero, jadilah hero. Macam Pak Uti cakap tadi, Rizal, anda menjaga nisa anda. Okey, anda kena jaga betul-betul, berikan layanan yang baik, berikan penghargaan, insya-Allah keluarga tu akan bahagia dan isteri insya-Allah akan lebih mudah untuk taat. Okey. So satu perkongsian yang sangat baik saya kira dan memang sangat-sangat menarik untuk kita, terutamanya saya yakin yang dengar ni pun hari ni ramai ni golongan-golongan muda ni. Saya nampak kita dah ada lebih 100 views sekarang, insya-Allah, alhamdulillah. Okey. So kita teruskan dengan soalan yang seterusnya Pak Baba. Okey, so Baba, baik, insya-Allah. Awal umur berapa kita boleh didik anak lelaki kita dengan house chores, Baba? Ya. Ini penting ni, penting sangat ni. Ya. Banyak kajian di negara yang di mana anak-anak mula menjalankan house chore dan orang lelaki ramai menjalankan house chore ni. So Baba perhatikan dia ada kesamaan dalam baseline dia punya usia. Banyak kajian tu menunjukkan pada usia mulai 2 tahun. Okey. 2 tahun ya. Tapi maknanya kalau anak yang bawah 2 tahun ni dia agaknya boleh kalau kita bimbing dia kan, bergantung kepada
kepandaian dan kemahiran ibu bapa mengasuh mereka. Nah, pecahan kepada melakukan kerja rumah atau chore ni sebenarnya ada dua sifat, ada dua bentuk ya. Bentuk yang pertama kita panggil self-care chore. Kerja-kerja yang berkaitan orang kata apa, pengurusan diri. Pengurusan diri. Dan yang kedua ialah kerja-kerja yang berkaitan dengan rumah tangga. Jadi anak-anak yang berusia 2-3 tahun ni, perkara yang paling penting kita asuh mereka ialah tentang diri mereka tu. Kita pastikan mereka faham tentang keperluan diri mereka ini diuruskan seharian. Kan mak bapak kan bila anak bangun, baby bangun, kalau setakat usia 2 tahun ni mungkin nak cek diapers dia basah ke tidak kan. Kadang kita kena beritahu anak ni kalau diapers dia basah ada keperluan untuk disalin. Okey. Dan juga bila dia dah biasa dengan keadaan tu, dia sendiri akan meminta kepada ibu ayah dia kalau diapers dia dah basah. So dia akan maklumkan kita. Tapi ini semua memerlukan asuhan dan kebiasaan. Nah, perkara yang kedua, anak yang berusia 2 tahun ni yang perlu kita perhatikan ialah dia mampu appreciate ya, mampu menghargai bahawa kebersihan diri itu penting. Mereka perlu tahu bahawa memberus gigi contohnya adalah satu benda yang penting. Kita boleh mengasuh dia, mengajar dia cara nak gosok gigi. Of course dia tak akan gosok gigi dengan betul. Tapi kita kena berikan pengajaran, asuhan bahawa pegang berus gigi contohnya, dan memberus gigi itu adalah satu perkara yang penting. Kita juga boleh mengasuh anak-anak ini tentang pakaian dia. Okay? Apabila dia bangun daripada tempat tidur, ambil pakaian dia. Okay? Permainan dia, bahan-bahan permainan yang dia main untuk disusun di tempat yang betul, kan? Dan untuk anak 2 tahun ini satu perkara yang perlu kita asuh dia ialah mereka perlu ambil tanggungjawab bahawa mereka perlu tidur kan pada siang hari, take a nap, ambil botol susu ke. Tapi 2 tahun ni mungkin ada yang tak ada menyusu botol ya. Tapi kita kena mengasuh mereka betapa perlunya aspek kesihatan, aspek kebersihan. Dan dari segi house chore pula, anak-anak berusia 2 tahun, 3 tahun ini, masa ibu bapa melakukan kerja-kerja rumah kan di tempat-tempat yang tidak berbahaya. Kalau di dapur, tempat yang ada barang yang fragile ya, macam pinggan mangkuk, ada api, janganlah bawa dia ke sana kan. Bawa mereka ke tempat-tempat yang kurang bahaya. Contohnya kalau kita nak bersihkan bilik air contohnya kan, kita minta dia dudukkan dia dalam bilik air, dan kita tunjukkan dia macam mana kita cuci bilik air sambil bersembang dengan anak-anak ni. Then kita pegangkan mereka dengan mungkin ujung penyapu ke kan, supaya anak-anak ni dapat merasai. Sebab ada satu kajian ni Pak Uti yang Tok Bapa pernah baca, 27% daripada memori melakukan sesuatu di kalangan manusia ni, 27% letaknya pada tangan. Jadi bila tangan ni dibiasakan melakukan sesuatu tugas, berkali-kali, maka minda kita akan cepat menangkap dan juga menyimpannya dalam lokasi memori yang jangka panjang. Jadi anak-anak ini semakin dia membesar, semakin dia menjadi rutin akan kerja-kerja dalam rumah. So bila anak ni membesar, naik kepada usia 4 ke 5 tahun, dia dah ada lagi set chore yang mereka perlu buat. Mungkin pakar-pakar kanak-kanak ya, OT macam Aisyah ni, dia orang tahulah Pak Uti milestone kanak-kanak kan, apa yang mereka boleh buat dari satu peringkat ke satu peringkat. Tapi kalau kita dapat lihat ya carta pemeringkatan pembesaran anak-anak ni, dan kalau kita boleh adapt dia di dalam bentuk house chore yang
mereka mampu buat, jadi kita dapat menghasilkan didikan dan asuhan yang secara holistik kepada anak-anak, kan? Jadi selain daripada tu, selain daripada mengasuh melalui mereka melihat kita buat, yang kedua ialah mereka kena buat. Kita kena buat. Kita beri mereka projek yang kecil, secara kecil-kecilan. Contohnya kalau ada pakcik mereka buang sampah, kita beri mereka sedikit sampah yang ringan, ikut pakcik itu daripada rumah pergi buang sampah keluar. Kalau kita nak angkat pinggan, nak letak pada meja makan, kan? Kita beri mereka mungkin satu pinggan atau cawan supaya mereka sama-sama buat kerja tu. Inilah bentuk asuhan yang boleh kita lakukan. Dan kemudian di level yang ketiga, kita bagi assignment kepada mereka. Kan kalau dah mereka lihat kita buat, mereka meniru perbuatan kita. Dan yang ketiga kita bagi tugasan. Kita beritahu pada anak-anak ni, dalam masa 10 minit lagi kita nak makan, boleh tak tolong angkatkan pinggan, letak di meja, okey, dan lepas tu nanti kita akan cuci, kan? Sebab ini sangat penting. Masyarakat di Malaysia ni, kehidupan kita dah jauh berbeza, Pak Uti. Pak Uti sebut tadi era 86, era 80-an, kan? Dan sekarang ni, yalah kita tengok ada Gen Y, Gen Z dan sebagainya. Manusia dah berubah. Jadi ibu ayah pun kena tahu juga perubahan yang berlaku pada generasi akan datang. Jadi orang macam Pak Uti yang menceritakan tentang gender differences, generasi yang berubahan ini, kena kerja kuat lagi lah. Amin, insyaAllah. Boleh. Kena doakan ramai orang untuk bercerita benda macam ni. Sebab orang dalam satu generasi yang lepas, dia tidak boleh memahami kenapa generasi yang baru ni tidak bersifat macam dia. Jawapan dia senang aja, sebab mereka bukan dia. Ya, betul. Generasi dah berubah. Jadi kita sebagai ibu bapa, sebagai pendidik, pengasuh, kita kena fikir apakah yang kompatibel dengan anak-anak dalam generasi sekarang, supaya kita meletakkan sesuatu tu pada tempatnya yang baik. Jadi anak-anak ni tidak rasa stres. Okey. Satu masa dulu kita kata anak-anak ni terlalu banyak berdepan dengan gadget. Kan? Hampir setiap hari kita tengok discussion tentang gadget. Tapi kan kita tak boleh dah nak letangkan gadget ni daripada generasi ni. Jadi apakah perkara yang boleh kita buat untuk memanfaatkan keadaan? InsyaAllah. Lihat kalau kita perlahan kita lihat discussion tentang keburukan gadget ni semakin reda, mungkin dia dah lepas S-curve itu. Jadi sekarang ni kita nampak gadget boleh banyak membantu anak-anak, kan? Dalam masa yang sama dia tidak lupa kepada tanggungjawab dia di rumah, membantu ibu ayah dia, adik-beradik dia dan sebagainya. So ini adalah merupakan satu cabaran bagi generasi yang baru. So Aisyah, kalau nak kata house chore dari usia berapa boleh mula? Dari usia sekecil-kecil 2 tahun. Lepas tu kena konsisten sampailah dia dewasa. InsyaAllah. Nak tambah ada. Boleh. Okey. Satu lagi, kita ibu bapa, dia budaya dia menambahkan chores tu. Dia menambahkan chores di rumah tu. Contoh macam mana? Contoh kan, makan. Dia ibu bapa yang sebaik-baiknya masa makan di meja makan. Ajak anak makan, dia makan. Tapi ada ibu yang bawa lah makanan anak tu mana-mana dia ikut suap kat mana. Dia sendiri yang menambahkan chores. Maka itu nanti kan meal. Itu betul. Kita betul-betul nasi atas kerusi atas meja dah dah ada chores tu. So latihkan supaya makan atas meja. Yang kedua main bilik khas. Nak main ini bilik khas. Wah, bilik tu kau tak letak pukang nak jadi kapak karau, lantaklah kau dalam bilik tu. Jangan main kat sini. Kita tak namakan chores. Oleh itu kalau cantiknya zaman sekarang cantiknya buatkan 5S. Kan Jepun punya sistem kan. 5S tu. Desainnya susun standard kan. Kalau balik elok dia makan, ni tempat dia. Dah buat kerja, ni barang ni tempat di sini. Kita kurangkan chores tu.
the less the chores, the happier family tu nanti. Family. Allah Betul. Allah kita awak. Allah. Kembali pada Masya Allah, Masya Allah, Hmm. Masya Allah. Okey, perbincangan yang sangat menarik saya kira Masya Allah. Okey, konsisten semakin menaik kita punya viewers. Alhamdulillah nampaknya memang perbincangan yang menarik dan dan memang sangat memberikan input yang baik. Okey, so tadi Tok Babah kata umur 2 tahun dah boleh mula ajak anak house chores. Okey, mulakan dengan ajak anak self care, biar anak tahu macam mana nak uruskan diri dia, biar anak tahu macam mana ibu dan ayah dia buat house chores kat rumah biar dia nampak. Okay, so jangan risau, seawal 2 tahun dah boleh latih anak untuk buat house chores. Tapi again, balik macam Pak Uti cakap tadi, mesti kena kita yang tunjukkan diri. Kalau Yeah. kita tak tunjuk, macam mana anak nak tiru. Okay, so macam Tok Babah kata, cara nak didik tu mesti kena mula dengan lihat, tiru dan baru kita bagi tugasan. Okey, Masya Allah. So memang sangat-sangat menarik. Saya yakin ramai kat sini ibu ayah muda ni. Okey, saya pun kira muda jugalah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Okey, so anak kecil-kecil. So insyaAllah kita boleh gunakan ilmu yang kita belajar hari ni untuk kita didik anak-anak kita supaya generasi-generasi yang lebih baik, ada untuk masa akan datang untuk anak-anak kita. Okey, sebab kita nak menyediakan satu keadaan, satu dunia yang selamat untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Okay, so dengan ilmu-ilmu yang kita belajar pada hari ini, insyaAllah boleh membantu anak-anak kita nanti pada waktu yang kelak, insyaAllah. Baiklah, so mungkin kita boleh beralih kepada soalan sekejap. So kita ada soalan daripada Megat Ikhwan. Dah lama dah tanya soalan ni, mungkin Tok Babah dengan Pak Uti boleh bagi pendapat tentang soalan Megat Ikhwan ni. Okay, betul ke anak-anak lebih mudah ikut benda yang tak elok? Contohnya ayah merokok, anak pun mudah jadi perokok. Kalau yang baik macam solat Jumaat, susah sikit nak ikut. So mungkin siapa boleh mula bagi komen dulu, mungkin Pak Uti? Boleh. Jawapannya betul. Itu je. Betul. So, janganlah buat yang buruk. Betul, dia betul. Masya Allah, Masya Allah. Sebab apa, itulah model dia. Itu ada, kan tadi katakan lembu tadi dia macam absorb, dia macam sponge. Apa kita buat je, bagi dia okey. So macam kata lah, kita lah yang mewarnai dia. Sama ada Majusi ke atau Nasrani. So memang dia akan ikut. So pada jawapan betul. Betul. Alright. Tok Babah, macam mana pendapat Tok Babah? Dia anak-anak ni dia ada sikap ingin tahu. Kan? Sikap ingin tahu implicit sangat tinggi. Jadi kan bila orang kata merokok tak boleh, buat ni tak boleh, dia nak tahu kenapa tak boleh. Tapi bila dia tengok terutamanya kalau ayah dia yang buat, dia ikutlah. Sebab apa? Dia kata orang lama kata tak boleh, tapi my father buat, tak ada masalah. So mungkin benda tu okey. Jadi dia pun ikutlah. Jadi betul, setuju dengan Pak Uti, anak-anak ni mudah mengikut, especially benda-benda yang orang kata tak elok. Masya Allah. Okey. Saya ada satu soalan personal. Satu lagi yang tak elok tu, syaitan yang hasut juga. Jangan lupa dah. Kita ada syaitan. Syaitan yang hasut tu. Nafsu sebenarnya syaitan pun mengasuh anak-anak kita. Ya, jangan. Itu bahaya tu. Ya. So kita yang kena kuasai asuhan tu lah, bukan syaitan kan? Ya, betul. Exactly. Okey, Masya Allah. Okey, saya ada satu soalan private ni ditanya pada saya. Minta saya tanya kepada ahli panel. Macam mana kalau dapat suami yang memang tak nak membantu dan memang tak nak usaha, tapi biarkan isteri untuk buat kerja rumah seorang-seorang. So macam mana nak mengasuh anak supaya anak tak ikut perangai suami? Masya Allah soalannya. Okey, silakan. Bagi Tok Babah tu, tak Abah dulu. Okey, Tok Babah dulu. Alright. Dia ni suami yang tak nak membantu ni, dia tak jadi benda tu ketika dia berkahwin. Benda ni adalah merupakan benda yang menjadi warisan dia mungkin. Betul, kan? Keluarga yang tidak di mana orang lelaki tidak membantu, jadi dia melahirkan anak-anak yang lelakinya tidak membantu. Jadi apa yang isteri nak kena buat, dia kena banyak educate lah, dia kena banyak memberi pengajar bukan pendidikan lah, banyak merungut lah kepada suami dia agar suami dia berubah memecahkan tradisi tersebut. Sebab macam kita sebut di awal tadi, Pak Uti sebut, Tok Babah dah sebut
kan. Anak-anak ni dia copy apa yang daripada daripada ibu bapa dia. Jadi kalau dia tak nak membantu, isteri pula janganlah tunjuk dia hebat sangat. Buat semuanya macam dia ada segala tenaga kan. Jadi kenalah juga buat dan waktu Allah malam. Bapa ingatkan kalau tak boleh juga kena berbincang, dan kalau tak boleh berbincang juga kena buat sesuatu lah untuk menyedarkan si suami ni, insya-Allah. Macam mana Pak Putih? Sama je. Sama je. Tak ada beza dah tu. Nanti kalau tambah nanti kan merosak pula jawapan tadi. Yalah. Okay, so semoga jawapan tersebut membantulah puan yang bertanya soalan ni. Okay, memang dan satu lagi yang mungkin saya boleh tambahkan adalah kita kena doa lah. Betul tak? So doa isteri tu insya-Allah sampai kepada Allah Subhanahu Taala untuk mendengarnya. So doa dan doa insya-Allah, dan doa supaya anak tu dapat ciri-ciri baik instead of dapat ciri-ciri yang tak baik tu. Okay? Baik, so kita pun dah tinggal 10 minit je lagi sebelum kita end up. So mungkin saya boleh jemput Pak Uti untuk bagi sedikit kata-kata nasihat, sedikit perkongsian terakhir lah sebelum kita habiskan semuanya. So saya jumpa Pak Uti, silakan. Baik, simple aja pada pasangan-pasangan insya-Allah. Ingat kita dah apa yang topik kita bincang awal tadi tu, nak rangkumkan satu ayat je di surah An-Nisa ayat 19 tu je. Iaitu kalau kita suruh kita bergaul lah, bergaul secara makruf dengan baik dengan pasangan kita, baik. Sekiranya dapat perangai yang kau benci pasangan tu, sama ada lelaki suami kau benci kan, okey, apa kata Allah, apa yang kau benci tu kata Allah sabar, apa yang kau benci tu fihi khairan katsira, dalamnya banyak sangat benda yang kebaikan yang kau tak tahu. Oleh itu kalau perangai suami tak mau tolong, wahai isteri sabar kejap, kemungkinan besar perangai tu ada kebaikan yang kau tak tahu Allah bagi pada kamu wahai wanita. Begitu juga wahai suami, kalau takdir perangai isteri tu memang kau main macam benci sangat perangai dia, sabar kata Allah, mungkin di dalam ada kebaikan kamu tak tahu. Allah Maha mengetahui, Allah Maha pengatur, penyusun, main bijaksana, sabar kata Allah Ta'ala. InsyaAllah dengan sifat ini insyaAllah kita akan boleh, cumanya kita tak akan mampu bersabar, melainkan mungkin kata Nabi Khidir, dia kata masa Nabi Musa nak bertemu Nabi Khidir tu, kata Nabi Musa, kau tak sabar dengan aku. Kamu kata aku bersabar insyaAllah. Nah, katanya kamu tak sabar melainkan kau tahu seluruh isu tu, seluruh perkara. Oleh itu wahai suami atau isteri, kalau kita nak sabar, kita kena belajar banyak ilmu. Kenalkan isteri, panggil isteri macam mana, kenal isteri, kenal kita, kenal anak kita, karakter dia, minda dia macam mana. Banyak cara untuk mengenal kan, introvert ke extrovert ke, left brainer ke, brainer, macam-macam. Carilah. Ada Indonesia panggil Stephen, mengenal pasangan, buat cari. Lebih banyak alat kita gunakan, lebih kenal dia. InsyaAllah, banyak kenal dia, insyaAllah mudah kita bersama dan mudah kita sabar. Ini pesanan Nabi Khidir kepada Nabi Musa AS. Jadi, ingat ya, kenalkan pasangan, kenal anak dengan menggunakan banyak-banyak tools. Bila kita kenal, mudah kita bagi tugasan, mudah kita menghormati, mudah kita menerima kelemahan. InsyaAllah, mudah-mudahan anda akan bersama sampai ke syurga. InsyaAllah. Amin. Terima kasih banyak Pak Uti atas pesanan yang sangat baik kepada keluarga-keluarga muda di luar sana, insyaAllah. Okay, so sama-sama kita sentiasa berdoa. Ingat surah An-Nisa ayat 19 tadi, apa yang kau benci kena sabar. Okay, banyak kebaikan yang mungkin yang kebaikan yang ada dalam benda yang kita benci kita tak tahu kan. Okay, so banyakkan bersabar dan berdoa kepada Allah insyaAllah. Baik Tok Baba, ini soalan yang saya kira menarik lah. Last kali pesanan Tok Baba untuk golongan datuk nenek. Cepuman. Golongan datuk nenek di luar sana, sebab macam kita kaitkan dengan apa yang Pak Uti share tadi tahun sebelum 1980, golongan perempuan ni pergi bekerja bersama-sama. Macam kita tengok cerita kita semua sepakat di Kampung Pening Lalat kan, macam cerita Piramli kan, semua sepakat sama-sama buat kerja. Tapi zaman sekarang ni sendiri-sendiri, keluarga nuklear kan sendiri-sendiri. So mungkin Tok Baba boleh bagi pesanan kepada golongan datuk nenek, macam mana nak sokong golongan muda ni supaya kita boleh lahirkan hero keluarga. Muda anak muda lagi.
Pak Butik, tak sangka lah satu hari kita akan bercakap on behalf of atuk dan nenek lah. Allah, betul kita berdatuk lah. Okey, pesanan untuk Bapa, Mana tu Datuk? pesanan Nenek untuk semua. Bapa simple aja, very simple. Very simple. Apa nama, yang pertama, orang yang hari ini menjadi atuk dan nenek, kita kena banyak bersyukur. Amin. Okay? Sebab tak ramai orang dia dalam hidup dia, dalam keadaan dia masih sihat, dia dapat cucu. Tak ramai. Dan begitu juga Allah. tak ramai cucu juga ada juga cucu yang tak sempat melihat atuk dan nenek dia. Allah. Betul kan? Ya, betul. Jadi untuk golongan datuk nenek ni yang masih sihat yang mempunyai cucu, Allah Subhanahu Taala sebenarnya memberi kita tugas dan peranan yang besar. Okey. Kalau dulu kita menjadi ayah dan ibu untuk mengasuh anak-anak, mendidik anak-anak, sekarang ni kita ada cucu. Betul lah, maknanya mak bapak dia akan uruskan handle tanggungjawab dia tu. Tetapi kita sebagai atuk dan nenek adalah merupakan orang kata another force di dalam keluarga yang dapat sama-sama membantu menjadikan anak-anak tu dan generasi baru tu menjadi lebih bersedia untuk menempuh masa depan. Dan mereka ni akan terus menjadi warisan kepada agama dia, bangsa dia, kan, dan juga menjadi pemimpin dalam masyarakat. Sebab apa? Dia anak-anak ni dapat lihat watak daripada dua generasi. Kan? Watak mak ayah dia yang mungkin sedang sibuk mencari sumber pencarian, kan, dan juga atuk nenek dia sama ada tinggal sekali atau tidak tinggal sekali. Jadi maknanya ada buffer. Zaman 80-an dan sebelum tu kita ada atuk nenek, kan, tapi kita atuk nenek kita ni konsep dia ialah orang yang menunggu kita di kampung. Dan orang yang akan menggembirakan kita bila kita balik kampung, kan, dan kita dapat jumpa mereka dan mereka memberi nasihat, kan, dan sebagainya. Tetapi ibu bapa yang mempunyai ibu bapa yang masih hidup, rata-ratanya mereka lebih mempunyai pendidikan yang lebih baik. Kemungkinan mempunyai sedikit ongkos, kan. Jadi peranan mereka dalam membantu anak-anak mengasuh cucu ni masih ada. Tetapi ingat kita tak boleh intrude ataupun intervene. Kita tak boleh intervene peranan yang dimainkan oleh ibu bapa cucu-cucu ni. Kita ni sebagai buffer lah, kita sebagai buffer. Dan kita perhatikan proses malaikat duk jauh. Malaikat duk jauh. Kita lihat dari jauh macam mana anak cucu-cucu kita ni dibesarkan. Dan kalau ada benda yang kita nak tegur, kita tegur secara diam, tegur secara jauh daripada mak bapak, kan. Sama-sama mengasuh. Secara umum mereka ikut WhatsApp je umum, family WhatsApp. Dan kalau kita ada nak pesan kepada cucu tu, kalau benda baik kita nak pesan, pastikan benda tu dia synchronize dengan apa yang mak bapak nak pesan. Benda-benda macam tu boleh kita loratkan. Loratkan ni maknanya, tok dengar tu, ayah awak suruh buat apa tu, tok bapa pun suka ayah awak cakap macam tu. Jadi kita saling support. Kita kena support anak-anak kita yang sedang membesarkan generasi yang akan berdepan dengan cabaran yang lebih besar. Makin lama makin kita lihat elemen cabaran Dajjal itu semakin banyak yang kita lihat di muka bumi. Dan anak-anak kita pun sedang mengharungi kehidupan yang agak rumit berbanding pada zaman kita muda dulu. Dan atuk dan nenek ni perlulah ada untuk memberi sokongan. Sokongan moral pun adalah merupakan sokongan yang baik. So itu je lah pesanan untuk Baba pada rakan-rakan nenek. Macam-macam nama lah sekarang ni. Dulu ada atuk dengan nenek. Dulu ada Tok, Opa, Tok Aki, kan. Tok Dedi pun ada. Tok Dedi. Tok Dedi. Tok Umi. Tok Umi. Macam-macam. Macam-macam lah, kan. Ada sangat kreatif lah.
Kreatif. Agaknya atuk-atuk ni dia tak sanggup tua cepat lah. So dia kena create nama-nama baru. Gamonya. Tapi itulah Syah. Setakat itulah sumbangan dan sharing untuk Bapa pagi ni. Semoga dapat ada manfaat dia. Semoga kita Allah Ta'ala bagi keberkatan dalam kehidupan kita di dunia ini dan juga sampai akhirat besok. Amin. Okey, Alhamdulillah. So kita pun sudah berada di penghujung perbincangan dan alhamdulillah insya-Allah saya doakan semua pendengar hari ini, semua yang menonton, sama ada anda mendengar ataupun anda sambil mendengar dan menonton. Okey, saya harap kita semua dapat kebaikan daripada perkongsian hari ini bersama dengan Tok Babah dan Pak Uti. Okey, masya-Allah bukan senang untuk kita kumpulkan mereka dalam satu pentas macam ni so memang hot perbincangan hari ni. Ramai alhamdulillah viewers kita pun not bad hari ni, alhamdulillah. InsyaAllah lepas ni kita teruskan share ya. Yang baru masuk belum share, teruskan share perkongsian ni, teruskan share video ni supaya yang tak sempat tengok live boleh tengok di kemudian hari. Okey, dan kami doakan rakan-rakan yang berada dekat dalam daerah-daerah yang kena PKPB semua, insya-Allah anda semua kawasan anda terus selamat dan mana-mana frontliners kami doakan anda semua berada dalam keadaan yang sihat insya-Allah. Amin. Semoga kita semua cepat segera dibantu oleh Allah Amin insya-Allah. Selesai daripada wabak Covid. Insya-Allah kita doakan sama. Baik, terima kasih banyak kepada anda semua. So, kita sudah berada di penghujungnya. Saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada semua yang menonton hari ini dan boleh terus like, follow page Tok Babah, follow page Pak Uti. Mereka pun banyak berkongsi di Facebook. Okey, dan nanti kita akan nanti admin kita akan tambahkan link page mereka dekat dalam komen dekat belah atas tu anda boleh follow. Okey, terima kasih. Okey. Baik, so terima kasih banyak Pak Uti, terima kasih banyak Tok Babah. Okey, insya-Allah. Insya-Allah. Kita jumpa lagi lain kali insya-Allah. Bye. Assalamualaikum. Insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah off kan Kak Yati?